Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian membahaskan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah yang diringkaskan oleh Syekh Ahmad Al-Khani. Baik, jadi minggu lepas ada student yang tanya kitab asal yang kita pakai, yang kita gunakan, iaitulah asalnya kita gunakan Mukhtasar ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah, iaitulah yang diringkaskan oleh Syekh Dr. Ahmad Al-Khani yang ada dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Baik, yang ini asalnya kita punya silibus, tetapi memandangkan dia adalah ringkasan, maka sudah tentulah kita perlu merujuk kepada kitab yang asal. Sebab itu kenapa kita gunakan kitab asal dalam penjelasan, untuk kita nak dapat gambaran yang lebih lengkap. Baik, ala kulli hal, minggu lepas ada student yang tanya muka surat berapa dalam buku tu, mungkin dia tertinggal, jadi kita kongsi balik, iaitu kita dah sampai pada halaman 49 lah kalau kita ikut balik buku terjemahan ni. Jadi kita dah cover lah bab ni bila kita dah baca kitab asal, kitab asal Al-Bidayah wa Nihayah yang kita dah bacakan, dan kita dah tengok faedah-faedah yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Jadi kita dah cover lah bacaan ini. Maksudnya kita boleh bacaan yang dalam ringkasan ni adalah takkan lari lah daripada apa yang kita baca. Cuma kita nak berkongsi pada kelas kali ini adalah berkenaan dengan perbandingan yang perlu kita lihat dari sudut penceritaan ataupun naratif yang disampaikan oleh Ahlul Kitab ataupun golongan Yahudi, golongan Yahudi dan Nasrani, yang lebih spesifiknya golongan Yahudi di dalam kitab mereka, dalam Old Testament. Tetapi anda takkan buat perbandingan tu, mungkin kita akan ambil masa untuk kita nak kita nak buka satu-satu kitab kita kata Yahudi ni, tetapi kita akan ambil satu kitab yang ringkas untuk kita tengok perbandingan yang dikemukakan oleh ulama. Maksudnya ada dah ulama yang himpunkan dan membuat perbandingan, so kita tak perlulah kita nak kalau rajin tak apa, boleh, siapa yang boleh nak buka sendiri. Dan anda pernah buat juga, tapi memang kita kata tak berbaloi lah kalau untuk kita nak belajar dalam kelas yang kita memberi fokus pada penceritaan yang sahih, kan. Jadi kalau kita bincang tentang riwayat yang dinyatakan oleh Bani Israel, sebab dipanjang lagi lah, dia akan lebih panjang. Jadi memadai kita merujuk perbahasan yang telah dikemukakan oleh ulama, yang telah dibahaskan oleh ulama, antaranya apa yang dinyatakan oleh kejap anda cek balik buku tu, oleh Syekh Umar Al-Ashqar dalam kejap anda suruh cari balik buku tu, itulah Qasasut Taurah wal Injil fi Daw'il Quran was Sunnah, kalau tak salah tajuk dia. Maksudnya kalau kita kita sekarang ni, kalau kita nak cari buku yang membuat perbandingan yang ringkas dan perbandingan yang kita kata yang tepat lah, sebab kita nak tengok perbandingan yang dari sudut yang sahih lah, kan. Jadi ini penting untuk khususnya untuk mereka yang ambil subjek perbandingan agama.
Dan juga untuk orang awam untuk mengetahui tentang secara umum berkenaan dengan apa naratif orang-orang Yahudi terhadap para nabi yang perlu kita perbetulkan. Kita tak mahu masyarakat kita ini, Cik Ana share balik buku ni. Kita tak mahu masyarakat kita ni hanya nak lawan Yahudi hanya semangat semata-mata dan tak ada ilmu. Dan itu hakikat yang kita tengok hari ni lah. Orang kita dia marah kat Yahudi, marah dekat Israel, tetapi dia tak ada ilmu tentang Yahudi itu sendiri kan. Dan dia tak sedar pun kadang-kadang dia sendiri yang ikut perangai Yahudi. Itu kadang-kadang ini yang kita nak kena tegur lah dalam masyarakat kita kan. Perangai kita kata dia nak anti Yahudi tapi dia tak sedar dia dah ikut perangai Yahudi. Ataupun dia nak bantai Yahudi tetapi dia tak sedar yang dia sebenarnya tengah bantai umat Islam sendiri. Macam itulah perumpamaan dia. Dia tak tahu kan. Baik, jadi ini kitab yang Anda tunjuk ini adalah kitab yang bagus lah kalau kita nak tahu tentang perbandingan. Kisah dia lebih pada kisah lah sebab kita fokus pada kisah. Qasasut Taurat wal Injil fi daw'il Qur'ani was Sunnah. Kisah-kisah Taurat dan Injil fi daw'il Qur'an was Sunnah, menurut ataupun dari sudut ataupun dari dalam suluhan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kisah-kisah yang ada di dalam Taurat dan Injil itu disuluh melalui suluhan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kita yang check dan kita yang timbang berkenaan dengan kisah-kisah tu. So kitab ni dalam bahasa Arab, so dikarang oleh Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Baik. Jadi dalam 365. Baik, kita nak tengok dalam yang ni di start daripada Nabi Adam lagi. Cuma kita tak sentuh kisah Nabi Adam dalam dia Taurat ataupun Injil ataupun yang kita sebut sebagai Old Testament. Baik, kita nak tengok terus pada kisah Nabi Nuh sebagai kita nak buat perbandingan secara pantas lah, secara sekali lalu lah, bukan kita nak bincang detail, cuma kita nak tengok. Baik, okey, dia bincang dekat sini kisah Nabi Nuh ni. Okey. Okey, al-qissatus tsalitsah, sebab dia dimulakan dengan kisah yang pertama Nabi Adam, kemudian kisah kedua dia start dengan kisah Nabi Adam, kemudian kisah Qabil dan Habil, kemudian kisah yang ketiga kisah Nabi Nuh alaihi salam kan. Baik. Okey, mulanya dia letakkan takdim. Dia kata hadhihi al-qissah ka qissati Adam mughilatu fil qadam wa hiya tatahaddathu 'an tufan al-'azim alladhi ghatta al-ard وأهلك كل الأحياء الذين كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض من البشر والحيوانات والطيور. Bismillah, kisah ni adalah kisah Nabi Adam yang lama lah kan, yang seperti kita kata seperti kisah Nabi Adam juga. وهي تتحدث عن الطوفان العظيم الذي غطى, yang menceritakan tentang bagaimana tufan, banjir besar yang menutup permukaan bumi. وأهلك كل الأحياء, yang memusnahkan semua kehidupan yang hidup di atas muka bumi, daripada haiwan-haiwan, manusia, burung-burung, dan juga tidak kekal ataupun tidak tinggal di atas muka bumi ini melainkan orang yang bersama dengan Nabi Nuh di atas bahtera. Walaysa 'inda al-bashar fi mawdu'i tufan fi ghairi Taurah wal Injil illa ru'yan ghamidah. Okay, tidak ada di sisi manusia, di sisi tamadun manusia dalam topik berkenaan dengan tufan, berkenaan dengan banjir besar ni yang sama ataupun yang paling tepat ataupun paling banyak dibahaskan melainkan Taurat, Injil. Dan juga dalam Quran lah, Al-Quran yang paling detail sekali, yang paling tepat sekali, yang paling sahih Al-Quran lah, confirm lah kita semua orang Islam, kita wajib mengimani bahawasanya Al-Quran lah yang paling tepat sekali, dan dia memansuhkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan dia menjelaskan kitab-kitab yang sebelumnya yang adanya pandangan yang tidak tepat ataupun yang telah diselewengkan dan sebagainya kan. Illa ru'an ghamidah, yang maksudnya selain daripada sumber Taurat dan Injil dan juga Al-Quran. Quran tu yang utama lah, tapi kat sini kita nak bahaskan lebih pada Taurat dan Injil. Melainkan semuanya adalah pandangan-pandangan ghamidatan. Ini ghamidah maksudnya yang rumit, yang tak jelas. Takadu tushbihul usturah ikhtalata fiha al-haq bibatilin kathir. Yang bercampur antara hak dan batil. So di sini Syekh dia ringkaskan, maksudnya nak bagi tahu dekat kita
secara umumnya kalau kita tengok balik sumber-sumber yang membahaskan berkenaan dengan tufan yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kebanyakannya adalah sangat tidak jelas lah, ataupun yang rumud, ghamidah, yang kita kata yang tak jelas ataupun yang bercampur antara hak dan batil. Yang ni yang kita tak mahu, sebab dia bercampur antara hak dan batil. Jadi kat situ pentingnya kita nak pisahkan antara yang hak itu dengan yang batil, supaya kita tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana tokok tambah, yang mana yang sahih. Baik. وجاءت التوراة في هذا الموضوع بحق كثير ولكن فيه أخطاء صوبها القرآن كما سيظهر لنا ذلك عندما نعرض هذه القصة. Datang dalam Taurat tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan kisah Nabi Nuh banyak, dengan dan yang datang dengan kisah yang benar banyak juga. Maksudnya ada dalam Taurat itu yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, ada yang benar. Ada yang benar. Walakin fihi akhta', tetapi pada cerita yang diceritakan melalui riwayat Taurat ini yang ada banyak juga kesalahan yang dibenarkan ataupun yang diperbetulkan oleh Al-Quran. Sawwabahal Quran. Kama sayadharu lana dzalika min al-hadis. Bagaimana yang akan terzahir bila kita tengok, kita bentangkan kisah ini. Baik. Baik, yang poin yang kedua, kisah Nabi Nuh di dalam Taurat sebelum maksudnya daripada garis masa sebelum tufan. Kisah Nabi Nuh sampai sebelum tufan. Baik. Kalau kita tengok dalam Taurat, dalam Taurat, bila disebut Taurat hari ini yang difahami oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian ialah Old Testament lah. Itu. Tetapi kita tak boleh anggap itu adalah Taurat asal. Itu apa? Kita kata basic yang kita perlu jelas lah. Kalau disebut tentang Taurat yang disangka ataupun Taurat yang difahami oleh orang Yahudi sekarang ataupun orang Kristian sekarang, mereka merujuk kepada Old Testament, ini perjanjian lama, perjanjian lama. Baik. Kemudian adanya New Testament yang mereka anggap bahawasanya ianya adalah Injil. Tetapi kita tak mau bincang itulah, tetapi kita nak kata secara asasnya Taurat dan juga Injil Taurat yang asal diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu sudah tidak ada lah, maksudnya sudah diselewengkan. Maksud sudah tidak ada tu maksudnya dia tidak terpelihara seperti mana terpeliharanya Al-Quran. Dia maksudnya dia adanya penyelewengan, dia adanya tokok tambah. Itu secara basic lah, secara asas yang kita sebagai orang awam kena faham. So tidak ada lagi Taurat yang asal yang diturunkan kepada Nabi Musa. So jadi bila orang Yahudi yang hari ini yang mendakwa kononnya mereka adalah Bani Israel, kononnya mereka pengikut Nabi Musa, itu semua adalah dusta belaka. Kerana kalaulah mereka mengikut ajaran Nabi Musa, kalaulah mereka mengikut Taurat, sudah tentulah mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman dengan Quran. Tetapi pada hakikatnya mereka tak beriman. Itu je poin je. Poin yang kita nak mudah faham. Jadi kalau kita faham benda ni, kalau orang Islam faham, so tak ada isu lah kita nak terima Abrahamic religion tu, Abraham Accord, perjanjian kononnya kononnya tiga agama samawi ni masih lagi kekal sebagai agama yang terpelihara ataupun agama yang diiktiraf, yang telah seperti mana yang telah dibuat ataupun telah diakui oleh orang-orang yang terkeliru. Contohnya seperti mana kita tengok Abraham Accord yang telah diterima yang tak berapa lama sebelum ini, baru-baru ni yang kita sangat sedih lah bila negara-negara Arab ada yang mengakui akan Abraham Accord ini, iaitulah kononnya agama Yahudi, Nasrani dan Islam ini adalah agama yang asal dan agama Abraham ataupun dinisbahkan kepada Abrahamic, disebut kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sedangkan Allah Ta'ala sebut jelas dalam Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan. Itu jelas kan? Sebab tu orang Islam hari ini dia kena teguh lah, kita kata tak boleh kita main-main dengan agama kita. Kita tak boleh kita tak boleh menjual
agama kita ni semata-mata demi kepentingan dunia yang sedikit. Ini dalam surah Ali Imran ayat 67. Allah Ta'ala sebut dengan jelas, Allah nafikan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah kata bukanlah Ibrahim tu seorang Yahudi, tidak juga Nasrani, tetapi Ibrahim itu kana hanifan, dia adalah seorang yang hanif, dia seorang muwahhid. Dia seorang hanif maksudnya dia adalah nabi yang kita kata hamba Allah yang disebutkan oleh ulama tafsir, iaitulah di atas Islam, iaitulah di atas Islam, iaitulah di atas kita kata di atas ajaran tauhid, di atas ajaran tauhid yang murni, yang tidak condong sedikit pun kepada kesyirikan. Sebab itu Allah nafikan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi macam mana kita boleh terima Abraham Accord tu dan boleh menyatakan pula agama Yahudi ni adalah agama yang masih lagi kita boleh terima ataupun kita boleh anggap dia sebagai salah satu agama yang betul. Ini salah. Sedangkan Allah isytiharkan Yahudi ni adalah ajaran yang kita kata yang syirik, yang terkeluar daripada jalan kebenaran. Allah Taala isytiharkan mereka adalah golongan al-maghdubi alaihim. Ini asas dalam surah Al-Fatihah. Mereka adalah golongan yang dimurkai oleh Allah, dan ad-dallin, dan mereka adalah orang yang sesat, orang-orang Nasrani. Jadi macam mana kita boleh tergamak untuk kita terima ajaran agama Yahudi dan Nasrani? Ini kita kena hati-hatilah, dan kita sangat sedihlah dan kita takutlah benda ni akan dinormalisasikan. Bahkan sudah dinormalisasikan di negara-negara Arab, di sebahagian negara-negara Arab. Dan kalau pemimpin-pemimpin Arab itu sendiri tidak tegas, dan memang kita kata kita akan lihatlah kita kata kesan yang sangat bahaya terhadap akidah umat Islam. Dan ini memang sangat menyedihkanlah kita tengok hari ini. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Baik. Jadi itu secara asasnya kita nak tahu tentang Old Testament tadi. Jadi jelaslah maksudnya dia memang dah kita tak boleh katakan Old Testament yang ada sekarang ini adalah 100% turun kepada Nabi Musa. Kalau orang yang kata sedemikian, maka dia adalah orang yang sangat jahil tentang sejarah penyelewengan yang berlaku dalam ajaran Yahudi itu sendiri. Itu kita kena faham. Sebab itu mereka cuba nak ubah naratif ini. Kononnya Yahudi yang ada sekarang ni adalah Yahudi yang masih lagi ada saki-baki kebenaran, ataupun masih lagi mengakui kita perlu akui, masih lagi kita boleh anggap mereka sebagai saudara kita. Ini bahaya. Ini bahaya. Dia mula-mula dulu kalau kita tengok balik, sebab itu ulama-ulama terawal bantah macam fatwa-fatwa yang fatwa-fatwa yang membuka pintu kepada pluralisme. So ini adalah satu ajaran pluralisme yang sangat jelas. Pluralisme agama yang sangat jelas. So di sini mereka tekankan dahulu pluralisme antara ajaran-ajaran samawi. Ini dia step by step sebelum mereka nak bawa kepada pluralisme pada ajaran-ajaran yang lebih luas lah. Maksudnya agama-agama yang luas itu dah berlaku dah. Jadi mereka nak tekankan balik di negara Arab, khususnya di negara umat Islam khususnya, iaitulah pluralisme yang ditekankan, yang mereka tekankan kononnya adalah Abrahamic religion, ataupun mereka panggil sebagai agama Ibrahim. Jadi ini dusta dan satu iftira' ala Allahil kadhib, satu kenyataan yang berdusta atas nama Allah. Kerana Allah Ta'ala sendiri, seperti mana kita baca dalam surah Ali Imran tadi, Allah Ta'ala sendiri nafikan Nabi Ibrahim tidak ada kena-mengena dengan Yahudi ataupun Nasrani. Dari sudut fakta sejarahnya pun tidak dapat membuktikan apa yang mereka dakwa, dan dari sudut nas Al-Quran dan Sunnah juga menafikan. Sebab itu kita jangan terpedaya dengan seruan golongan ini. Yang kita sedih bila orang-orang yang dianggap ulama' juga menerima. Allah musta'an. Baik. Ini bukan macam isu vaksin ke tak ni. Vaksin tu lain cerita. Vaksin tu kita kata isu yang kita kata apa? Isu yang bukan melibatkan berkenaan dengan akidah. Yang ni melibatkan akidah. Yang ni yang konspirasi yang jelas di mata kita. Konspirasi untuk mengajak manusia untuk
mengakui ajaran-ajaran yang sesat ataupun agama-agama yang batil. Yang ni bahaya. Ini betul-betul konspirasi yang cuba untuk dinormalisasikan. Jadi ini kita kena hati-hati. Yang ni kalau kita terima bahayalah, habislah. Bahkan sesiapa yang mengakui bahawasanya agama Yahudi dan Nasrani itu adalah agama yang hak, agama yang benar, maka dia boleh jatuh kafir. Sebab apa? Sebab inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala min, Allah kata tidak sesekali akan diterima daripadanya. Fahuwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi, maksudnya orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Jadi jangan main-main dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak boleh terima benda ni. Macam mana sekali dinormalisasikan, kita tak boleh terima. Berkenaan dengan Abraham Accord ini, ataupun yang mereka gembar-gemburkan sebagai kononnya Abrahamic religion, ini adalah salah satu konspirasi besar yang cuba untuk menormalisasikan agama-agama yang sesat untuk diterima. Cukup kita kata Yahudi ni masih benar atau Nasrani benar, boleh jatuh kafir. Sedangkan agama kita saja yang benar dan tak diterima agama selain daripada Islam. Itu kita kena faham. Baik. Balik pada Old Testament tadi, maksudnya kita kena faham tak ada dah kitab Taurat yang asal memang dah tak ada dah diselewengkan. Kalau kita, itu secara ringkasnya. Demikian jugalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam juga tidak ada yang kekal, melainkan hanyalah pokok tambah dan juga perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ulama-ulama mereka yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Yang ini disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran sangat banyaklah mereka mentahrif, mengubah ayat-ayat Allah. Sebab itu kita terkejutlah bila ada orang tuhmah, orang tuduh kita ikut orang yang mengaji di Madinah ni ikut ajaran Yahudi lah, apa benda kan. Ini ngarutlah sebab kita tahu, kita sendiri belajar dekat Madinah tu, kita belajar untuk tak ikut Yahudi kan, untuk kita memusuhi dan membenci orang-orang Yahudi dan kita membantah akidah-akidah mereka yang sesat, yang fasid, yang batil. Tapi dalam masa yang sama, memang kita tak nafikan, bukanlah bila disebut Yahudi ni semua yang datang dalam kitab-kitab mereka itu semua kita kena tolak belaka. Bukan bermaksud demikian, itu tak adil. Kerana kita faham bahawasanya walaupun mereka telah menyelewengkan kitab-kitab mereka menyelewengkan Taurat yang diturunkan oleh Musa, tetapi ada saki-baki ajaran tauhid yang menetap, ada, bukan tak ada. Bagi orang yang mengkaji dia tahu akan ada. Dan adanya asas-asas yang di pengajaran Nabi-Nabi itu masih ada. Contohnya berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang tak diselewengkan oleh mereka. Maksudnya asas yang ada, kita tak ambil yang diselewengkan tu, tapi kita ambil asas yang mereka pegang. Asas yang mereka pegang sebelum diselewengkan. Contohnya macam keberadaan Allah di langit. Itu asas yang diterima oleh semua ajaran samawi. Semua agama samawi diterima Allah Ta'ala di langit. Sebab itu kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Khalqi Af'alil Ibad telah menyenaraikan 400 fatwa ulama yang mengkafirkan orang yang tidak beriman bahawasanya Allah di langit. Imam Al-Bukhari, 400 ulama disenaraikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqi Af'alil Ibad. Maksudnya mengkafirkan Jahmiyah, mengkafirkan mereka yang menisbahkan diri kepada Jaham bin Safwan, dan mereka menisbahkan kepada ajaran yang menafikan keberadaan Allah atau ketinggian Allah di atas makhluk. Dan ini jelas. Dan sebab apa juga Imam Al-Bukhari menyebutkan, mendatangkan riwayat-riwayat daripada salaf yang menyatakan sesiapa aku lebih rela untuk mendengar daripada Yahudi atau Nasrani berbanding Jahmi. Kerana Yahudi dan Nasrani walaupun mereka sesat, tapi mereka tak menafikan asas pengajaran akidah yang dibawa oleh nabi-nabi yang sepakat seperti keberadaan Allah ni, walaupun mereka selepas itu mentashbihkan Allah dengan makhluk. Yang tu kita tak terima, yang tu kita tolak. Tetapi kita beriman dengan apa yang menjadi asas yang juga ada dalam Quran dan Sunnah.
Iaitulah ketinggian Allah di langit. Itu kita kena faham. Lalu mereka tak faham isu ni. Bila mereka tak faham isu ni, mereka tak separate antara asas yang benar dan juga penyelewengan. Mereka tak boleh nak bezakan. Jadi mereka pun menuduhlah orang yang beriman bahawasanya Allah Ta'ala di langit ini adalah Yahudi. Ini punca dia. Kerana mereka tak boleh membezakan antara hak dan batil. Mereka tak boleh bezakan antara apa yang menjadi asas dakwah para Nabi dan Rasul dan yang sebelum diselewengkan, dan mereka tak boleh bezakan antara apa yang diselewengkan. Ini puncanya kerana tidak dakik. Lalu mereka pun tuduhlah orang yang nak beriman dengan Allah Ta'ala langit Yahudi pula mereka tuduh. Lalu dia pun ambil lah dekat gambar dekat Google, tunjuk apa orang Yahudi letaklah gambar menyamakan Allah dengan makhluk duduk atas kursi dan sebagainya. Lepas tu mereka tuduhlah orang Islam yang nak beriman dengan Al-Quran dan Sunnah ni sebagai musyabbihah, sebagai mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah. Yahudi, mereka tuduh Yahudi. Inilah punca kejahilan mereka dan kesesatan mereka sebab mereka sendiri jahil. Mereka sendiri tak dapat bezakan antara apa yang asas yang dipegang oleh Yahudi yang ada saki-baki yang mereka pegang itu adalah benar, tetapi mereka selewengkan kemudian, mereka tak boleh beza. Itu kita kena faham. Sebab itu pentingnya pengajaran perbandingan agama ni penting, perlu diperkasakan. Dan bukan sekadar surface sebenarnya, sekadar apa kita kata sekadar umum sahaja yang perlu dipelajari, bahkan perlu dipelajari secara mendalam juga untuk kita tahu. Maksudnya khususnya pada orang-orang agama sendirilah. Kadang-kadang orang agama sendiri pun yang tak faham, kemudian dia mendatangkan penyelewengan ataupun kekeliruan pada orang awam. Jadi kalau orang awam tu dah tahu, lagi baguslah, better lah berbanding dengan orang yang agama yang tak tahu kan. Baik. Sebab itu kita di Yayasan Ta'lim kita ada pengajian perbandingan agama. Kalau orang yang siapa yang nak join boleh join lah untuk pengajian diploma. Pengajian diploma kita ada perbandingan agama. Sebab itu penting lah. Maksudnya ialah hari ni kita duk kata orang Yahudi, kita tak tahu apa asas Yahudi itu sendiri. Jadi kita tak tahu apa yang asas yang betul, apa yang asas yang dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang bertepatan dan apa yang tak bertepatan. Itu masalahnya orang kita. Dia pandai cakap tetapi dia tak tahu. Semua benda dia nak komen. So, sabar dulu kan. Jangan semua benda kamu nak komen. Belajar dulu, pergi belajar. Itu kita showkan orang macam ni, dia pergi belajar dululah. Perbandingan agama. Dia tahu dulu. Ini hanya Google je buat apa kan. So kita nak tengok kitab-kitab ni, kitab-kitab baru kita boleh nampak kan. Paling kurang belajarlah kan. Pada tempat pengajian yang kita kata yang tersusun kan. So ada silibus dia dan sebagainya. Itu lebih baiklah berbanding kita dengar-dengar cakap orang. Baik. Demikian juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS juga tak ada dah yang kekal. Maksudnya tak ada dah yang kita kata yang asalnya itu telah diubah. So itu kita kena faham lah. Baik, balik pada kisah yang ada dalam Taurat berkenaan dengan Nabi Nuh AS. Baik. Kalau kita tengok yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Ashqar rahimahullah di sini, dia kata kana Adam AS awal man khalaqa Allah min al-bashar wa sahibu hadhihi al-qissah huwa Nabiullah Nuh awwalu man arsala ila ahli al-ard wa tadhkuru at-Taurah anna Adam AS huwa al-jadd al-ashir li Nuh. Dalam kurungan disebutkan Sifir Takwin al-Ishah al-Khamis. Baik. Dalam kisah Nabi Nuh ni kita dah bincang sebelum ni. Kita bincangkan Nabi Adam dulu. Nabi Adam adalah manusia yang pertama dicipta oleh Allah. Kemudian kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ialah awalur rusul ila ahlil ard, rasul yang pertama yang diutuskan kepada penduduk bumi setelah berlakunya kesyirikan. Dan Taurat pula menyebutkan Adam adalah datuk yang ke-10 untuk Nabi Nuh. So Taurat dia hanya sebut dari sudut genealogi, dari sudut keturunan saja. So dia tak sebut Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. So kita kena faham. So naratif Taurat bila kita sebut Taurat ni yang ada Old Testament sekarang lah. Old Testament antaranya dalam Sifir Takwin. So Sifir Takwin ni dia dalam bahasa Arab lah. Yang dia diterjemahkan dalam bahasa Arab. Al-Ishah Al-Khamis maksudnya dalam Genesis. Sifir Takwin maksudnya Genesis. Al-Ishah Al-Khamis maksudnya pada chapter yang kelima. Genesis chapter yang kelima. Baik.
Itu maksudnya kalau kita buka dalam Genesis disebutkan, okay, anda check sekejap. Okay, kita tengok dalam chapter yang kelima kan. So kita baca yang dia punya apa? Ana ada yang versi Hebrew. So anda bolehlah baca sikit-sikit. Kita baca yang chapter yang kelima ni. Sekejap. Sekejap nak check balik. Dia chapter kelima dia tak bagi tahu verses berapa kat ayat ke berapa. Dia panjang sebenarnya. Kalau kita tengok dia dalam dia starting cerita pasal Nabi Nuh ni chapter yang ke-29. 5 ke 29 ataupun yang tu dia start sebut tentang Nabi Nuh lah. Wa iqra ismu Nuh lemozekh nakhamenu min masenu wa misvan yadinu min hadamah ashir Yahweh atau Yahweh. Terjemahan dia, and he called his name Nuh, saying this same shall comfort us concerning our work and toil of our hands because of the ground which Yahweh hath cursed. So itu dia punya start. Kalau kita tengok balik Genesis chapter 5 verses 29. Baik, kita tengok dalam bahasa Arab kan. Terjemahan dalam bahasa Arab. Wada'a asmahu Nuhan qailan hadha yu'azzina an amalina wa ta'abi aidina bisababil ardi allati la'ana harrabbu. Disebut sini dalam kalau kita tengok dalam King James version, and he called his name Noah, saying this same shall comfort us concerning our work and toil of our hands because of the ground which the Lord hath cursed. So maksudnya just dalam kalau kita tengok dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Maksudnya gambaran ataupun naratif yang digambarkan oleh Old Testament berkenaan dengan kisah Nabi Nuh ni hanya menceritakan bahawasanya bumi ini telah dilaknat oleh Tuhan. Maksudnya bumi ini telah dilaknat disebab banyaknya kerosakan. Sebab itu kata Syekh di sini, walam tadhkur lana Taurah min akhbari Nuh qabla wuqu'i tufan illa anna an-nasa kanu qad fasadu fi dhalika zaman. So tengok dalam Old Testament tak menceritakan tentang apa sebab berlaku kerosakan. Dalam Old Testament hanya menyebutkan berkenaan dengan berlaku kerosakan. Pada zaman Nabi Nuh tu berlaku kerosakan. Apa bentuk kerosakan tak diberitahu. So di sini Al-Quran jelas, lebih tepat, lebih dakik dan lebih tafsil, lebih terperinci Al-Quran punya penceritaan, dan naratif Al-Quran itu lebih tepat dan lebih memberikan kita jawapan. Apa yang berlaku kerosakan? Kenapa berlaku kerosakan? So kita nak tahu apa. So kalau kita baca dalam Old Testament, kita tak dapat jawapan. Apa kerosakan? Kerosakan apa yang berlaku? Sebab apa Tuhan laknat bumi ni? Kenapa? Asal tiba-tiba je Tuhan laknat bumi ni? Asal tiba-tiba je bumi ni di-curse? Dilaknat? Dimurkai? Kenapa tiba-tiba je Allah nak musnahkan muka bumi? So tak ada naratif yang sahih kalau kita baca dalam Old Testament. Tak ada. Sebab itu kata Syekh, fa'arada ihlakul bashar bisabab kathir syarri wa fasadihim. Maksudnya Allah nak musnahkan terus muka bumi ni, manusia, disebabkan banyaknya kerosakan. Itu saja yang dia cerita. Kan? Dan Taurat kemudian ceritakan Nabi Nuh ni seorang yang baik, dia seorang-seorang yang baik. Itu betul lah kan, dalam generasinya. Dan Taurat juga sebut dia ada anak 3 orang, iaitu Ham, Sam dan
Sam, Ham dan Yafith. So yang ni betul lah. Yang dia ada 3 orang anak yang Allah Ta'ala selamatkan. 3 orang ni, ini sahih lah. Ini bertepatan dengan Quran. Bertepatan dengan hadis-hadis Nabi dan juga sunnah. Tetapi cerita detail tu dia tak cerita. Sebab itu kalau kita tengok filem-filem yang difilmkan, yang dibuat berkenaan dengan kisah Nabi Nuh ni, semuanya cerita rumit. Dia memang boleh bawa tafsiran yang sesat. Sebab dia hanya cerita Nuh ni dia keturunan Adam tu adalah datuk dia yang ke-10. Keturunan saja. Kemudian berlaku kerosakan. So kerosakan tu tak diceritakan. Apa benda sebab kerosakan tu. So dalam filem-filem hanya just cerita orang bunuh, berlaku pembunuhan, berlaku kejahatan gitu je. Tapi tak diceritakan kesyirikan yang berlaku. So ini lack yang ada. Kekurangan yang sangat jelas. So orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang Yahudi yang ada sekarang, mereka tak mau lah. Tak maulah zahirkan sebab kerosakan yang utama tu syirik. Tapi Islam jelas. Kalau kita mengaji Quran, kita mengaji sunnah, jelas kan? Kita buka dalam tafsir Al-Quran, jelas. Semua ulama tafsir sepakat sebut sebab kenapa Allah Ta'ala nak musnahkan muka bumi ketika itu, kerana kesyirikan. Dan Allah ceritakan macam mana Nabi Nuh dakwah. Kita dah tengok macam mana Nabi Nuh dakwah tu dijelaskan dengan terperinci. Sehingga dalam Quran adanya satu surah yang diabadikan dengan nama Nabi Nuh AS. Surah Nuh, yang ceritakan tentang apa yang sebab utama yang berlakunya kerosakan tersebut. Dengan jelas. Dan kita boleh tengok dalam tafsir-tafsir sangat jelas. Kita dah bincangkan sebelum ni. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dah bawa dekat kita riwayat-riwayat. Jelas sangat. Tetapi kita tak akan dapat dalam Old Testament. So Old Testament ni dia cerita je apa? Dia cerita pasal keturunan, dia cerita pasal nasab, dia cerita, memanglah dia cerita berapa tahun ni, dia cerita buat kapal apa semua, tapi tak balik kepada main theme, tema utama cerita tu. Kita nak tahu tema utama, bukan nak tahu cerita tentang dia buat kapal tu macam mana. Itu tak penting. Kita nak tahu sebab apa. Dan itu yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Quran. Sebab apa mereka dimusnahkan oleh Allah? Sebab apa Allah murkakan mereka? Sebab apa Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman sahaja? Sebab apa? Kita nak tahu. Sebab tauhid dan syirik, itu je. Itu je, simple kan? Quran cerita dekat kita simple. Dan kita tak boleh dapat dalam Taurat ataupun dalam Old Testament. Baik, kemudian kisah dia kita dah bincang sebelum ni. Wa amara Allah Nuhan an yasna'a safinah takuna markaban najal li Nuh wa zawjihi wa auladi wa azwaj. So dalam Taurat pun cerita benda samalah. Allah Taala perintahkan Nabi Nuh buat kapal, buat bahtera. So itu betul lah. Itu samalah. Kan? Itu sama. Naratif dia sama. Cuma naratif yang lebih menyeluruh tu kita tak nampak. Tak nampak. Kan? Sebab itu dia hanya cerita pasal sifat bahtera tu je. Itu sebab orang putih dia duduk kalut nak buat bahtera tu. Dia buat dekat mana? Dekat US kan. Ada satu museum yang besar dia buat replika. Itu tak menyelamatkan. Kamu buatlah sebesar mana pun kapal, tak menyelamatkan kamu daripada azab neraka. Yang menyelamatkan kamu adalah kamu kembali kepada ajaran Islam. Kamu kembali kepada agama Allah. Kamu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad itulah safinah. Sunnah Nabi itulah bahtera yang menyelamatkan. Bukannya kamu kena buat bahtera tu. Jadi pun tak faham. Yang orang Kristian kan, orang Yahudi dengan Kristian ni tak faham. Dia pergi buat lah. Buat kalut pergi buat duk tabaruk kot. Duk pergi kalut buat apa? Bahtera. Kat mana dah tak ingat dah. Kat Arizona ke kat mana? Tak ingat. Kat US lah. Dia ada satu tempat tu dia buat museum. Lepas tu dia buat lah kalut buat museum tu, buat duit lah, senang cerita kan. Nak buat duit dah sebenarnya kan. Kononnya sejarah lah, tapi hakikatnya bukan macam tu lah. Itu hanyalah kita kata waham dan kekeliruan mereka dan hanya khayalan mereka. Kita tak boleh beriman lah dengan benda-benda macam tu kan. Kita balik beriman kepada Quran dan sunnah ni cukup lah. Baik, itulah yang mereka ceritakan. Baik, dalam ini dalam sifat takwin tadi. Takwin maksudnya Genesis.
Ini dalam bahasa Arab dia. Ni dia punya matan dalam bahasa Arab. Wa hadatha lamma btada an-nasu yakthuruna 'ala al-ard wa wulida lahum banatun anna abna Allah ra'aw banatin nas annahunna hasanat fattakhadhu li anfusihim nisa'an min kulli makhtar فقال رب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه أو لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة كان في الأرض طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بناتنا وولدنا لهم أولادا وهؤلاء هم الجبابرة هم الذين منذ الدهر ذو اسم ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. Tuhan sedih pula dia kata sebab tengok kerosakan. Nampak dia menyifatkan dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Dia kata Tuhan sedih bila tengok manusia ni rosak. Wa ta'assafa fi qalbi, Tuhan sangat sedih dalam hatinya. Tengok dia punya ini kita kata sesat ni. Faqala rabbuhu an wajhil ardi insana khalaqtuhu al-insana ma'a bahaima wa tak menunjukkan ianya adalah firman Allah, tak menunjukkan dia adalah kalam Allah, dia adalah perkataan manusia yang ditokok tambah, yang diubah oleh mereka. Sebab tu kita kata memang tak boleh pakai lah kan. Baik, jadi di sini kalau kita tengok balik, tengok Syekh kata di sini, dalam nas Taurat ini adanya lafaz-lafaz yang tak boleh kita nisbahkan kepada Tuhan. Contohnya macam dia kata hazinar rabbu, Tuhan telah sedih. Wa ta'assafa fi qalbi, Tuhan sangat sedih dan sangat menyesal dalam hatinya. Li'anni hazintu, kerana aku sedih. Maka kerana Allah Ta'ala kita tak boleh menisbahkan dia dengan sifat-sifat yang kurang. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir walillahil mathalul a'la. So ini asas dalam Quran yang ditekankan berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Kita tak boleh menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat kekurangan dan dengan sifat-sifat yang naqais, dengan sifat-sifat yang merendahkan ataupun yang jelas tidak layak bagi Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah menafikan dia tidak mengantuk dan dia tidak tidur. Allah menafikan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan satu apa pun, dia tak beranak dan tidak diperanakkan. Wa laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia tak sama dengan sesuatu apa pun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang asasnya kita kena pegang lah. So kita nampaklah jelas. Dekat sinilah kita kena faham apakah sebenarnya penyelewengan orang-orang Yahudi. Sebab tu kalau kita nak lebih tahu dengan mendalam, kita kena belajar lah. Kita siapa-siapa yang ada kesempatan tu bolehlah berhubung dengan kalau dia nak join diploma Yayasan Taklim tu baguslah. Dia memang bagi dekat kita satu gambaran ya. Jelas lah kalau ambil Ana bukan nak promote lah, memang kena promote pun, memang benda baik kita kena promote, bukan nak promote apa. Kita memang kena promote lah, pasal kalau kita nak tahu lebih tu maksudnya kita kena ada usaha lebih. Kalau setakat kita baca dekat Google, kita baca dekat internet, kita tak dapat jawapan, melainkan kita kena follow, kena ikut kelas yang tersusun dia punya silibus dan sebagainya. Memanglah kita boleh tengok dekat Google, tapi kita tak akan nampak apa taujih, apa dia punya sudut pandang yang tepat kan, yang perlu yang kita faham. Baik, ada pertanyaan di sini. So kisah-kisah Israiliyat diambil dari Old Testament atau ada lagi sumber Israiliyat yang lain? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi, ada soalan ni. So kisah-kisah Israiliyat diambil dari Old Testament atau ada lagi sumber-sumber Israiliyat yang lain? Baik, bagus soalan. Bila kita sebut tentang Israiliyat, dia ada dua istilah yang disalahfahami. Kita kena faham Israiliyat di sisi salaf. Kita kena faham dulu ta'rif Israiliyat di sisi salaf. Israiliyat di sisi salaf ialah riwayat-riwayat yang bersumberkan daripada Taurat, Old Testament. Sama ada yang diubah ataupun yang ada yang saki-baki. Sama ada yang masih belum diubah ataupun yang asalnya ataupun yang sudah diubah. Maksudnya riwayat Israiliyat yang diambil, yang difahami oleh ulama salaf ialah dalam kategori riwayat Israiliyat yang datang daripada Taurat ataupun Old Testament lah, Al-Ahdul Qadim. Kita kena faham. Yang ni maksudnya yang difahami oleh ulama salaf memang itu. Sebab itu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ketika dalam satu ekspedisi pembukaan pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dibawa balik banyak kitab-kitab Taurat
daripada satu tempat yang yang tentera Islam ambil, atau yang tentera Islam buka. So dia ambil buku kitab-kitab Bani Israel ni, kitab Taurat ni, untuk dibaca, untuk dibuat perbandingan dan untuk diriwayatkan mana yang boleh. So itu Abdullah bin Amr bin As. So pada sisi ulama salaf, Israiliyat memang sumbernya daripada kitab-kitab Yahudi yang kita kata yang asal, ataupun yang telah ditokok tambah dan sebagainya, yang ambil dari asal. Ada satu lagi definisi Israiliyat di kalangan khalaf, di kalangan ulama kemudian, iaitulah Israiliyat ni termasuklah khurafat yang dibina atau yang diriwayatkan ataupun yang ditokok tambah, yang tidak ada dalam kitab Taurat pada asalnya, tetapi ditokok tambah dalam kitab-kitab mereka melalui ulama-ulama Yahudi yang kemudian. Sama ada dalam Mishnah mereka, dalam Talmud dan sebagainya, kitab-kitab mereka yang kemudian, yang kitab tafsir pada Torah dan sebagainya, Tanakh dan sebagainya, yang itu kita kata ada tokok tambah, ada khurafat, ada benda-benda yang memang kadang-kadang tu tak bersumberkan kitab Taurat pun. So kita kena bezakan. So yang inilah yang susah nak dibezakan oleh orang awam. Sebab itu kita kata, sebab apa ulama-ulama ambil pendirian tersebut Israiliyat ni secara umumnya diambil takrifan pada ulama-ulama kemudian. Israiliyat ni termasuklah khurafat yang ditokok tambah oleh Bani Israel. Contohnya, anda bagi contoh yang mudah. Dalam kitab Taurat yang asal, tak disebutkan pun Jababirah ataupun Jababirah, yakni orang-orang yang Allah Ta'ala sebut Nabi Allah perintahkan Bani Israel dan Nabi Musa untuk Bani Israel untuk berperang lawan dengan mereka ni. Tak sebut pun mereka ni tingginya macam sampai menembus awan, tak ada. Tetapi yang datang tafsiran, datang tokok tambah tu oleh ulama Yahudi, yang datang ke khurafat yang tambah kononnya mereka ni tingginya sampai tahap awan dan sebagainya. Itu kita kena bezakan. Khurafat mereka. Sebab itu khurafat mereka ni masuk dalam kategori yang kita kata tokok tambah, yang tak boleh membezakannya melainkan orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj ilmu yang benar, iaitu orang-orang yang faham akan perbezaan yang sebenar. Maksudnya, contohnya kita bagi contoh macam macam kisah berkenaan dengan Samiri, katakan kita kata kisah Samiri, memang tak disebutkan dalam kitab mereka. Nama Samiri itu tak disebutkan. Baik, itu satu. Kemudian kita dengar ada orang Islam ataupun orang Yahudi pula, yang orang Islam pun ada yang buat tambah khurafat ni. Dia kata Samiri ni adalah Dajjal. Dajjal kan. Dajjal. So itu khurafat. So benda tu tak ada pun dalam kitab asal. Sama ada kitab Yahudi, apatah lagi dalam kitab Islam, apatah lagi dalam Quran ataupun sunnah, lagi tak ada lah. So benda tu memang khurafat, memang khurafat. So sebab tu kalau kita tengok balik kisah-kisah Israiliyat ni, kita kena tengok dia terbahagi kepada Israiliyat yang bertepatan dengan Quran dan sunnah. Ada Israiliyat yang bercanggah dengan Quran dan sunnah. So Israiliyat yang bercanggah dengan Quran dan sunnah inilah kategori yang ditolak oleh ulama. Yang sepakat ulama tolak. So ada satu lagi kategori Israiliyat yang disenyapkan. Sebab Nabi SAW bagi tahu ada Israiliyat yang kamu tak boleh benarkan dan kamu tak boleh dustakan. So itu ada satu lagi special yang dibahaskan oleh ulama. Sebab Nabi bagi tahu. Sebab Nabi SAW bagi tahu ada bila datang kepada kamu riwayat daripada Bani Israel, la tukadzibuh wa la tusaddiquh. Jangan kamu dustakan, jangan kamu benarkan. So yang inilah yang kita kena fahami perbezaan-perbezaan ini. Sebab itulah kisah-kisah Israiliyat ini tak semuanya bersumberkan daripada Old Testament. Walaupun di sisi ulama salaf memang mereka faham Israiliyat ni memang diambil daripada sumber-sumber daripada Al-Ahdul Qadim ataupun daripada Taurat yang mereka percayalah. Tetapi kalau di zaman kita sekarang ni dan zaman mutaakhir ini, tak semua daripada Old Testament. Ada juga datang daripada tafsiran-tafsiran dan khurafat tokoh tambah daripada orang-orang Yahudi. Macam kita sekarang ni lah, ahli bid'ah. Senang nak faham. Ahli bid'ah sekarang. Baik. Contoh, mereka bagi tahu tentang kononnya kiamat nak berlaku sekian-sekian bila-bila kan.
Tak ada pun dalam Quran, tak ada pun dalam sunnah. So datanglah khurafat mereka. Khurafat pokok tambah mereka. So benda tu tak ada pun dalam Quran, tak ada sunnah. Sama juga orang Yahudi pun macam tu juga. Mereka pun ada juga ramalan-ramalan, tapi ramalan tu tak ada pun dalam Taurat, tak ada pun dalam kitab-kitab Injil mereka, Taurat mereka, tapi mereka datangkan pokok tambah. Macam tu kita nak faham. Sebab tu dia ada juga pokok tambah ni yang masuk dalam kategori khurafat. Sebab tu sebahagian ulama mereka bezakan. Sebab tu bila kita bincangkan tentang Israiliyat pada zaman salaf dulu, tak boleh kita samakan dengan Israiliyat yang dibahaskan pada zaman sekarang. Sebab zaman sekarang ni dah bertambah lah dengan khurafat-khurafat, dengan tokoh tambahnya, dengan cerita dongengnya, dengan macam-macam lagi. Macam itulah kita nak faham mudah, kan. Macam kita dengar cerita-cerita dongeng zaman sekarang ni, orang pelipu-pelipu lara kan, dia cerita tentang kononnya dia jumpa Nabi Khadir masih hidup lah, dia jumpa Nabi Khadir, dia jumpa Nabi ni, Nabi Khadir masih hidup. Nabi Khadir ajar dia zikir, ajar dia tasbih ni sekian. Itu khurafat. Kerana tak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tak ada satu pun asas yang menunjukkan perkara tersebut benar, tetapi ditokok tambah dengan tokok tambah yang kita kata benda-benda yang kita kata yang menyeleweng dan sebagainya. Sebab itu kita kena faham lah. Tak semua kita kata Israiliyat itu datang daripada Old Testament. Ada juga tokoh tambah mereka. Baik. Sebab kalau kita cari dalam kitab mereka pun tak sebut benda tu. Itu point dia. Tapi dia tak datangkan tokoh tambah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Baik, kita balik pada perbandingan dengan kisah dalam Al-Quran. Jadi jelaslah kepada kita. Dalam Quran kita dah sebut sebelum ni kisah macam mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dan sebagainya. Jadi kita ambil yang tadilah, kita ambil dalam Old Testament tadi, yang tu je lah yang kita nak ambil perbandingannya. Maksudnya yang lain-lain tu tak penting sangat sebab kita nak tahu apa. Sebab tu kita katakan dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan tentang dakwah Nabi Nuh ni, iaitulah asasnya adalah tauhid. Sebab tu kalau kita buka dalam Old Testament tak cerita tauhid ni, tak cerita tauhid dengan syirik ni, tak cerita langsung. Tak ada. Sebab tu pentingnya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Baik. Ada pun kisah tufan dalam Taurat ni yang panjangnya, panjang lah kan. Nak baca pun malas lah sebab benda sesat buat apa kita nak baca kan. Dalam Sifat Takwin, dalam Al-Ishah As-Sabi' Genesis chapter yang ke-7. Kalau kita tengok daripada yang 7 ni panjang lah. So, kalau nak baca yang dalam bahasa Hebrew ni pun boleh, tapi buat apa kan, tak dapat pahala, berbuang masa. Kecuali kalau orang yang nak kaji, dia boleh ambil tu kan. Lain cerita lah, dia dah sampai tahap dia dah boleh baca tu, kemudian dia nak bawa peringatan, tak boleh baca. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, dia sebut dah dekat sini, kita tengok kat sini point dia. Dia sebut inilah peristiwa banjir besar tu, dia sebut lah. Macam mana peristiwa tu berlaku, dia sebut lah. So dia ambil Nabi Nuh buat bahtera apa semua tu, dia cerita. Tetapi dia tak cerita tentang sebab apa. Sebab apa Allah datangkan tufan. Sebab apa Allah datangkan banjir besar. So dia tak cerita yang tu. Baik, dalam Quran jelas kan. Dalam Quran kita dah sebut sebelum ni, dalam surah Al-Qamar dan surah, kita dah baca semua tu, kita boleh rujuk balik kan. Baik. Kemudian diceritakan dengan jelas lagi macam mana tenggelamnya anak Nabi Nuh tu, macam mana Nabi Nuh, Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh kan. Macam mana Nabi Nuh memohonkan ampunan kepada Allah atas ketergelinciran baginda kan. Kemudian macam mana tufan itu berhenti, Allah Ta'ala perintahkan supaya berhenti. Baik, kemudian selepas itu diceritakan. Baik, tengok ini ya, dalam poin yang ke-18 ni disebutkan oleh Syekh Umar Al-Ashqar, kata iftira' Bani Israel ala Nabiillah Nuh alaihi salam. So ini yang bahaya sekali. So ini yang paling ini yang kita kena jawab lah. Baik, tuduhan dusta Bani Israel ke atas Nabi Allah Nuh. So dalam, walaupun mereka cerita tu macam lebih kurang macam kita juga cerita, cuma kita dah sebut perbezaan dia tadi, tetapi mereka ada satu bentuk
tuduhan tuduhan yang sangat bahaya, kesan dia terhadap Nabi Allah Nuh. Sebab tu kata Syekh di sini, iftara Banu Israel ala Nabi Allah Nuh faqad za'amu annahu syaribal khamra fasakara. So mereka telah berdusta atas nama Nabi Nuh AS. Mereka telah menuduh Nabi Nuh AS telah minum arak dan mabuk. Fata'ara fi dakhil khaba'i. Dan mereka mendakwa selepas Nabi Nuh minum arak, dan Nabi Nuh ni lepas dah selamat daripada banjir besar, Nabi Nuh katanya minum arak, mereka kata, dan mabuk, kemudian telah menanggalkan pakaiannya di dalam tempat persembunyiannya ataupun tempat dia berlindung. Fa absara waladuhu Ham wa Abu Kan'an aurat abi. Kemudian salah seorang anaknya, iaitulah Ham, bapa kepada Kan'an, yakni bapa dari keturunan Kan'an itu Ham, telah nampaklah aurat bapaknya, ini Nabi Nuh. Kharaja wa akhbara akhawahi bima. Dia pun keluar daripada bilik ayah dia tadi atau tempat ayah dia duduk, kemudian mengkhabarkan kepada kedua saudaranya apa yang dia nampak. Fadakhala alwalidan ala abihima. Dan masuklah kedua-dua anaknya itu pada bapa mereka berdua. Wa akhadha ar-rida wa wada'a ala aktafihima wa mashaya lil khalaf hatta la yaraya auratahu falamma wasala ilayhi satara auratahu. Mereka pun cubalah untuk tutup aurat bapa mereka. Falamma stayqadha Nuh wa 'alima bima fa'alahu ibnuhu ghadiba alayhi. Bila Nabi Nuh kata ikut dakwaan mereka, Nuh terjaga, kemudian dia tahu apa yang telah dilakukan oleh anaknya, ghadiba alaihi, maka Nabi Nuh marah. Wa akhbara anna Kan'an ibn Ham wa dhurriyyatuhu sayakunu abidan li abna'i Sam wa Yafith. Nabi Nuh pun maki dan menyumpah laknat ke atas Kan'an, anak kepada Ham. Maksudnya Ham yang salah tadi, tapi Nabi Nuh pergi laknat ataupun doakan keburukan kepada keturunan Ham, iaitulah Kan'an. Dan zuriat keturunannya akan menjadi hamba abadi kepada anak-anak Sam dan Yafith. Nampak tak peliknya? Macam mana seorang Nabi, bila dia satu kita kena faham satu apa yang karutnya cerita ni. Yang ni ada dalam Genesis Lisah Tasi' chapter 9 verses 26 hingga 27. So dalam Genesis disebutkan benda ni. So memang tak perlu kita nak pelik lah. So ada sebahagian version memang dibuang sebab dia dah kantoi. Lebih-lebih lagi version dalam bahasa Arab mereka cuba buang. Cuba untuk kononnya untuk macam ni cerita ni tak, kita kena tapis sikit lah, nanti orang Islam hentam kita, so kita tapis sikit. So dia pun pandai juga. Tapi kalau kita buka version-version yang asal, dan ada sebahagian version Arab pun masih lagi ni tak disembunyikan lah. Masih lagi dikekalkan. Kisah yang tadi itu memang ada lah. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, disebabkan itulah pelik kita tengok yang pertama, tuduhan mereka kata Nabi Nuh minum arak. Sedangkan walhal kita tahu bahawasanya arak ini telah diharamkan. Arak ini kalau kita tengok balik, dia adalah sesuatu yang sepakatlah, maksudnya minum arak dan juga mabuk dengan arak ni adalah sesuatu yang tercela dalam seluruh ajaran Nabi-Nabi dan Rasul. Maksudnya dia bukan setakat kita kata mabuk dengan arak ni bukanlah satu sifat seorang Nabi. Seorang Nabi yang tak. Maksudnya kita kata mustahil seorang Nabi yang saleh dia nak mabuk dalam keadaan dia minum arak, mabuk, kemudian dalam keadaan yang tersebut dia nampak aurat, kemudian anak dia nampak aurat dia, kemudian dia tiba-tiba dia laknat, dia marah anak dia. Sedangkan kalau kita ikut balik, hatta kalau nampak aurat sekalipun, takkanlah sampai, yelah anak kita, kalau dia nampak aurat kita dengan tidak sengaja, baik dia tolong tutup pula, ataupun dia tolong tutup, dia perlu bagi tahu supaya ditutup, ataupun dia tolong untuk tutup, ataupun dia just nampak, baik apa dosa dia? Tak, kalau kita fikir logiknya, apa dosa seorang anak bila dia nampak aurat kita, okey, dengan tak sengaja, selogik tak kita marah dia sampai kita maki dia, sampai kita laknat dia 7 keturunan. Macam itulah. So Nabi Nuh sekarang ni telah membuat benda yang mungkar. Sebab itu dalam Genesis ni disebutkan mubarakun ar-rabbu ilahu sam wal yakun kan'anu abdan lahum. So, sebab disebabkan oleh Ham tadi yang nampak aurat Nabi Nuh, lalu
dosa ham tadi, kadang-kadang kita kata ham ni berdosa sebab nampak aurat bapak dia. Dia bagi tahu dekat kedua abang dia. Baik, itu satu dosa ke? Anak kita dia ternampak aurat kita. Baik. Kemudian dia bagi tahu dekat adik dia. Sebab adik dia mai tolong tutup. Baik. Kemudian tiba-tiba kita marah dekat anak kita yang nampak aurat kita, yang pergi bagi tahu dekat adik dengan abang dia untuk tutup, supaya tutup. Dia tak tahu nak buat apa, suruh tutup. Kemudian kita pergi maki ataupun kita pergi sumpah 7 keturunan dekat anak kita yang ternampak aurat dia. Adil ke? So nampak sangat kan? Nampak sangat bodoh kan? Nampak sangat seorang yang digambarkan Nabi Nuh AS ni sebagai seorang yang tidak adil dan zalim, bahkan kita kata tak berperi kemanusiaan lah. Maksudnya dia sampai dia marah dekat Ham, yang jadi mangsa adalah keturunan Ham, iaitu Kan'an. Sebab itu natijah dia wal yakun Kan'anu 'abdan lahum. Maksudnya Kan'an akan dihukum menjadi hamba kepada anak-anak keturunan Sam dan Yafith. So logik ke? Kan? Tak logik kan? Sebab tu dia tegaskan lagi dalam nas mereka. Mereka kata liyaftahillahu liyafitha atau liyafata fayaskuna fi masakin Sam wal yakun Kan'anu 'abdan lahum. So dia tegaskan lagi. Kan'an akan menjadi hamba untuk mereka. Disebabkan oleh dosa Ham, maksudnya Kan'an ini akan menjadi hamba mereka. So di sini nampaklah betapa rasisnya Ham ni. Maksudnya kita kena faham Ham Abu Kan'an. Kan'an ni daripada sinilah, daripada Ham ni lah datangnya orang-orang kulit hitam, kulit orang-orang Afrika lah. So nampak tak rasis? Nampak tak betapa rasisnya mereka dalam jelaslah bukan kalam Tuhan. Jelas bukan kalam Tuhan. So nampak tak macam mana mereka nak memperhambakan orang lain dengan mereka menyelewengkan nas kitab-kitab mereka. So nampak tak dia punya unsur-unsur kita kata unsur apa? Unsur jelaslah unsur-unsur kita kata rasis. Ini jelas rasis. Yahudi lah paling rasis sekali. Kita bukan tuduh, memang dalam kitab mereka nampak macam mana elemen rasis ke perkauman yang sangat dahsyat, yang fanatik taksub terhadap kaum sehingga mereka sanggup tergamak mengubah kitab-kitab mereka sendiri. Sebab tu kita tengok ini mustahil seorang nabi dia nak jadikan satu dosa itu sebagai dengan hukuman yang menjadi hamba kepada anak keturunan dia yang lain. Maksudnya disebabkan satu dosa, maksudnya anak keturunan itu, ni dia balik-balik macam mana mereka takrifkan dosa warisan lah pada Nabi Adam tu sama lah. So nampak tak? So kalau kita balik-balik pada kisah Nabi Adam, macam mana Nabi Adam, mereka kata Adam dan Hawa maksudnya berdosa dan dosa mereka diwarisi. Sebab tu dalam Kristian mereka panggil apa? Dosa warisan. Konsep dosa warisan yang perlu ditebus dengan penebusan, itulah dengan disalib ataupun dimatikan atau diambil nyawa anak Tuhan yang mereka katakan ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka katakan. Baik, jadi itu jelas kepada kita betapa sesatnya tuduhan dan betapa dahsyatnya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Baik, sebab itu kita kata jelaslah. So kita tak perlulah, kalau kita tahu macam ni, macam mana kita nak sangka baik dengan orang Yahudi bila mereka kononnya mereka mengguna nama Israel, nama Nabi Allah Yaqub. Kalau ini pun Nabi Nuh pun mereka tak hormat. So, janganlah kita nak anggapkan mereka hormat Nabi-Nabi yang lain. Bahkan dalam Quran jelas menunjukkan kepada kita bagaimana mereka telah membunuh Nabi-Nabi dan Rasul ataupun Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Macam mana mereka telah membuat onar dan juga melakukan pelbagai fitnah terhadap Nabi-Nabi mereka, termasuklah Nabi yang agung yang diutuskan kepada mereka, Nabi Musa AS, dan mereka membunuh Nabi Yahya, mereka membunuh Nabi Zakaria, mereka melakukan pengkhianatan, termasuklah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu nak harapkan apa?
Kan? Takkan kita masih nak percaya. Tu sebab itu kalau orang yang kaji tentang Yahudi, dia takkan, kita tak bolehlah nak sangka baik dengan mereka ni. Tak boleh nak sangka baik. Mereka buat perjanjian, mereka akan tipu, mereka akan khianat. Kalau dengan sebab semulia-mulia manusia Nabi Muhammad SAW pun mereka khianat, apatah lagi kita yang banyak kelemahan ni. Sebab itulah kalau kita tengok mereka yang menerima perjanjian Abraham Accord ataupun Abrahamic religion tu memang jelaslah dipedaya dan ditipu oleh orang Yahudi. So tak perlulah kita nak sangka baik lagi. Apa yang perlu dibuat adalah boykot dan tak perlu kita akui. So ajaran yang sesat macam Yahudi yang mereka promotekan Abraham Accord dan sebagainya ni, kemudian disusuli dengan tatbiq yang dilakukan oleh negara-negara, sebahagian negara Arab yang jelas-jelas sekarang ni baru-baru ni pula mereka UAE dah tanda tangan untuk buat pertukaran pelajar antara Israel dengan UAE. Allah musta'an, apa benda ni? Baru kita tengok baru ni macam mana ada seorang yang dianggap Muslim pergi ke ataupun bertemu dengan seorang Yahudi, kemudian dia ambil ijazah ataupun macam ijazah lah, ataupun ambil berkat daripada ulama Yahudi tu. Allah musta'an, kita geleng kepala lah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, jadi itu berkenaan dengan kisah Nabi Nuh AS yang ada dalam Old Testament. Kita tak bincang panjang lah, kita tengok yang paling penting, poin yang kita nak sentuh lah, macam mana penyelewengan mereka. Baik, balik pada kitab kita. Balik pada kitab kita, iaitulah Al-Mukhtasar, Al-Bidayah wa Nihayah. Baik, kita tengok yang terjemahan tu kan. Baik, kita tengok yang versi terjemahan. Baik, anda nak tunjuk kat sini mana versi terjemahan. Baik. Okey, yang ni kita boleh baca balik dalam bahasa Melayu Indonesia ni, boleh baca balik. Okey, kita akan nampaklah apa kisah Nabi Nuh ni secara ringkas untuk kita ingat dia punya garis masa. Baik. Okey, kita nak ambil yang terakhir ni. Baik, yang ni disebutkan. Okay. Anak-anak Nuh yang dimaksudkan itu adalah Yam, saudaranya Sam, Ham dan Yafith. Maksudnya ini yang dalam surah Hud. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Kita dah bincangkan ayat ni sebelum ni. So kita takkan ulang lah. So yang kita sebut dah Yam. Nama dia Yam, yang anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan. So anak Nabi Nuh yang selamat Sam, Ham dan Yafith. Baik, mereka semua selain daripada itu, mereka yang mati ni bersama dengan orang kafir lah, ketika penduduk bumi telah dimenaskan dan tidak menyisakan siapa pun, tak ada berbaki lagi selain daripada penyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan bumi agar menelan seluruh air di atasnya dan memerintahkan kepada langit agar hujan diberhentikan. Ketika air mengalir dan terserap ke dalam perut bumi dan sudah layak satu usaha dilakukan serta untuk memiliki tempat tinggal, Nuh turun dari bahteranya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya di atas lembah bernama Al-Judi yang merupakan hamparan bumi di jazirah yang sangat terkenal. Ada 80 orang beserta keluarganya yang bersama Nuh di dalam bahtera. Ini tafsir, kita boleh buka dalam tafsir ayat wa ma amana ma'ahu illa qalil. So yang tadi Judi tadi Allah Taala sebut wastawat 'alal judi. So cuma penetapan tentang di mana bahtera Nabi Nuh alaihi salam berlabuh ataupun kita kata Allah selamatkan, Allah turunkan Nabi Nuh, yang tu memang takkan kita jumpa jawapan yang kita boleh confirm lah. Maksudnya kerana dia ada perselisihan pendapat yang sangat banyak, sebab nak menetapkan tempat tu kat mana wallahu ta'ala a'lam. Tetapi ada pendapat yang kuat juga adalah di Jazirah Arab ataupun di kawasan Jazirah Arab. Ada yang pendapat yang kata di Turki dan sebagainya, wallahu ta'ala a'lam. Banyaklah pandangan, cuma kita katakan wallahu ta'ala a'lam bisawab, sebab tempat-tempat tu kita pun tak diperintahkan untuk pergi pun kan. Cuma memang yang masyhur juga adalah dia berlabuh di Bukit Judi itu di kawasan Tanah Arab, dekat dengan kawasan Tanah Arab ataupun di kawasan Syam lah, dekat dengan kawasan. Ada juga yang mengatakan pendapat tersebut wallahu ta'ala a'lam.
Baik, cuma dalam mentafsirkan berkenaan dengan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman dengan Nabi Nuh melainkan sedikit. So memang ada riwayat mengatakan 80 orang sahaja yang beriman. Ada juga riwayat kata 8 orang saja, wallahu taala alam. So yang kalau kita tengok 80 orang saja yang beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya dalam tempoh 950 tahun, bayangkan 80 orang sahaja yang beriman. So kita nak kata apa kan? Kita nak itulah Allah Taala nak bagi tahu bahawasanya orang yang diselamatkan Allah, yang dirahmati oleh Allah, memang kalau kita tengok memang yalah kalau kita fikir kalau kita ikut bilangan memang kita tak boleh terima akal lah, tetapi itulah yang menjadi ketetapan Allah kan. Baik, ketika mereka turun ke kaki bukit Judi, dibangunkan salah sebuah pendesaan yang mereka namakan Samani. So ini juga adalah ulama bahaskan tempat yang memang dinisbahkan 80 orang pengikut ataupun orang-orang beriman di kalangan anak keturunan Nabi Nuh dan juga orang-orang beriman ini, mereka buat perkampungan yang dinamakan dengan Samani. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita tengok memang banyaklah kawasan-kawasan yang dikaitkan lah, tetapi itu tak menjadi keutamaan kita lah. So sebab itulah dinamakan Samani tadi lah. Maksudnya dia punya wajahnya kerana 80 orang saja yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Baik. Suatu hari lidah mereka mengucapkan bahasa yang bercampur aduk yang berjumlah 80 kelompok. Di antaranya kelompok Arab. Setiap kelompok tidak memahami bahasa kelompok yang lain, sehingga Nabi Nuh AS menjadi juru bahasa di antara mereka. So ini ada perbahasan dia kalau kita tengok balik. Perbahasan berkenaan dengan bagaimana mereka yang berjumlah 80 orang ni, maksudnya mereka berkembang, kemudian mereka tidak memahami antara satu bahasa tu. Maksudnya bila mereka dah berkembang, ada sebahagian mereka Allah Ta'ala tak tarik kefahaman tu, maksudnya mereka tak boleh nak faham bahasa. So ada juga yang dikaitkan dengan di Babil. Ada juga yang mengaitkan kisah ni, peristiwa ni berlaku di Babil. So disebab itu kalau kita tengok balik di Iraq lah, maksudnya kawasan tempat yang antara pendapat yang kukuh juga yang menunjukkan tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh itu adalah berhampiran dengan kawasan Iraq. Kawasan Iraq. Dan ini kita dah sebut pendapat antara pendapat Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah kan. Kalau kita tengok balik, itu antara satu pendapat yang juga dikemukakan oleh sebahagian ulama salaf. Baik, tetapi kita tak membincang panjang lah kerana tempat tu. Cuma memang kalau tengok balik dipanggil apa, isu sekarang ni adalah isu bila mereka berkembang. Maksudnya Allah Ta'ala uji mereka dengan mereka tidak memahami bahasa antara sesama mereka. Dan kalau kita tengok ada perincian dia tu, ada juga dibahaskan dalam Old Testament. So Old Testament dipanggil kisah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan dia memang timeline dia memang lepas zaman Nabi Nuh lah. Itulah dipanggil peristiwa berkenaan dengan Babel Tower kot, kalau tak salah. Tower of Babel. Itu kalau kita tengok baik, Tower of Babel ni dia memang describe dalam Book of Genesis. So memang kalau kita tengok balik dipanggil dalam Hebrew disebut sebagai Migdal Bavel. Migdal Bavel. Di dalam Genesis kalau kita tengok kan dia ada satu mitos lah. Kalau kita tengok dia satu mitos. Maksudnya generation daripada generasi keturunan Nabi Nuh itu selepas daripada tufan, iaitu flood, banjir besar, maksudnya mereka pada asalnya mereka bertutur dengan satu bahasa, kemudian menyebabkan mereka selepas itu mereka berpecah. Mereka berpecah. So kalau kita tengok balik, dia memang dalam naratif Taurat pun ada sebut. Cuma kita tak boleh kata benda tu mitos lah. Tak boleh kita kata 100% mitos, sebab asasnya ada. Cuma kita tak tahu perincian ni yang sahih. Sebab Al-Quran tak cerita. So kisah tentang
anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam berpecah belah disebabkan oleh bahasa mereka yang mereka tak faham sesama mereka, ini memang asasnya ada. Cuma kita tak boleh nak perincikan kisah tu sebab kita tak ada asas yang sahih. So sama ada dalam Quran dan Sunnah tak sentuh. Cuma memang dalam Old Testament memang disentuh lah, dipanggil Migdal Bavel ataupun Tower of Babel. So dia memang diceritakan Babel, Tower of Babel. So diceritakan memang kalau kita tengok dalam Genesis chapter 11 verses 1 sampai 9. So diceritakan sebab apa berlakunya hal tersebut. Tapi dia bagi tahu maksudnya daripada asalnya mereka united, mereka bersatu, kemudian mereka berpecah dari sudut bahasa. So itu kalau kita tengok balik ini ada kita kata kita tak sentuh lah cerita ni pasal tak ada dalam kita punya hanya disentuh secara ringkas sahaja oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kalau kita tengok Imam Ibn Kathir pun tak cerita panjang dalam Al-Bidayah wa Nihayah ni, seperti yang kita tengoklah dan ringkasan pun tak cerita panjang. Baik, Allah Ta'ala berfirman وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Yang ni asas dia. Allah Ta'ala jadikan cucu keturunan, zuriat keturunan Nabi Nuh ni lah yang akan kekal. Maksudnya daripada zuriat keturunan Nabi Nuh ni lah yang akan mengembangkan zuriat keturunan Adam berikutnya. Baik, sebab itulah Nabi Nuh dianggap sebagai Adam Ats-Tsani, Adam yang kedua selepas Adam yang pertama. Sebab dia ada daripada zuriat keturunan Nabi Nuh ni lah Allah Ta'ala kembang biakkan semua keturunan Adam. Baik, seluruh jenis keturunan Adam yang berada di muka bumi sekarang ini bersambung secara keturunan kepada anak-anak Nabi Nuh yang berjumlah 3 orang, iaitu Sam, Ham dan Yafith. So kat situlah kalau kita tengok balik yang kisah Tower of Babel tadi tu, dia macam nak bagi tahu kesinambungan macam mana berlaku berpecahnya manusia dengan berpecahnya lisan mereka. So yang tu kisah dia ada asasnya ada, cuma kita nak perincikan tu tak ada sumber yang sahih. Tak ada sumber yang sahih yang detail. Tak ada sumber yang sahih. So kita berhentilah tawakuf. Kan? Cuma kita nak bagi tahu asasnya tu, sebab itu Nabi dah bagi tahu kalau datang daripada ahli kitab, maksudnya kamu kena berhenti. Kamu jangan percaya, jangan dustakan. So benda yang macam Tower of Babel tu, kita pun tak boleh nak kata dia dusta, tak boleh juga kita nak kata dia mitos mata-mata, tak boleh juga kita kata dia sahih. So kita tawakuf macam Nabi suruh. Sebab kita takut kalau kita kata benda tu sahih, benda tu dusta. Kalau kita kata benda tu dusta, tengok-tengok dia sahih. Itu point dia. Baik. So maksudnya dari sudut garis masa, Tower of Babel ni di peristiwa yang berlaku selepas Nabi Nuh alaihissalam ataupun selepas anak zuriat keturunan Nabi Nuh berkembang. Selepas peristiwa tufan, banjir besar. Baik. Sebab itulah kalau kita tengok balik dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW asasnya Nabi SAW bersabda, Samun Abul Arab wa Hamun Abul Habash wa Yafithun Abul Rum. Baik, daripada Samurah radhiyallahu an, Samurah bin Jundub, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Sam adalah bapa orang Arab, Ham adalah bapa orang-orang Habsyi, ini orang kulit hitam, dan Yafith adalah bapa orang-orang Rum. Yafith adalah bapa orang Rum. Baik. Baik, qala Rasulullah SAW inna Nabi, ini satu ini wasiat Nabi Nuh alaihissalam yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. So yang ni wasiat ni penting. Wasiat Nabi Nuh. So maksudnya kalau kita tengok Syekh Ahmad Al-Khani, dia tutupkan kisah ni dengan wasiat Nabi Nuh. Dia ringkaskan daripada so kalau kita tengok Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir pun dia tutup kisah Nabi Nuh ni dengan kisah ni. So kisah ni ataupun wasiat Nabi Nuh alaihissalam. Qala Rasulullah SAW, inna nabiyallahi Nuhan lamma hadarathul wafah qala libnihi inni qasin alaika alwasiyah amuruka bithnataini wa anhaka an ithnatain amuruka bila ilaha illallah fa inna as-samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kaffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffah rajahat bihidna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaqul khalqu wa anhaka 'anis syirki wal kibri. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh ketika wafat menjemputnya, ketika Nabi Nuh dihadiri wafat, kewafatannya, maka dia berkata kepada anak-anaknya,
Sesungguhnya uh, inni qasin alaikal wasiyah. Sungguhnya aku nak memberikan satu wasiat kepada kamu. Aku memerintahkan kamu dengan dua perkara dan melarangmu dengan dua perkara. Aku memerintahkan kamu kalimah la ilaha illallah. Ini tauhid. Sesungguhnya jika kalimat la ilaha illallah ni berada di kaffah, iaitulah di timbangan ataupun di piring timbangan ataupun di bekas timbangan, lalu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berada di piring timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah ni pasti lebih berat. So, tauhid. Aku juga memerintahkan kamu untuk selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Kerana ucapan itu adalah salat segala sesuatu. Salat bagi segala sesuatu. Maksudnya, semua makhluk mengucapkan subhanallah wa bihamdih dengan bahasa mereka. Dan kerananya makhluk diberi rezeki. Subhanallah bihamdi, Nabi Nuh kata, dia adalah sebab rezeki. Aku juga melarangmu daripada perbuatan syirik dan sombong. Al-syirk wal kibr. So hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, kalau kita tengok balik, asas wasiat Nabi Nuh ni jelas. Sangat jelas dan bertepatan dengan hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi SAW sangat banyak yang menyebutkan tentang kelebihan la ilaha illallah, dan beratnya timbangan la ilaha illallah ni memang disebutkan dalam banyak hadis. So memang kita kata apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW asasnya sama macam apa yang disebutkan oleh Nabi Nuh AS. Maksudnya kelebihan tauhid. So kita nak tahu wasiat Nabi Nuh ni dengan lebih terperinci, maka belajarlah akidah, belajarlah tauhid yang sahih. Yang seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan. So itulah kita nak ada connection dengan Nabi Nuh. Bukan dengan kita kalut duk cari bahtera Nabi Nuh, kita duk kalut cari kayu bahtera Nabi Nuh tu dibuat daripada apa, nak buat kita punya cincin ke, nak pakai tangkai ke, itu sesat. Itu tak diperintahkan. Kalau kita nak berterusan ada hubungan kita dengan Nabi Nuh AS, binalah hubungan kita dengan hubungan tauhid, hubungan akidah, bukan dengan hubungan berhala, bukan dengan hubungan keberhalaan. Hubungan keberhalaan orang kafir pun buat. Dia pun buat kisah Nabi Nuh, dia pun buat bahtera Nabi Nuh, tapi semua sesat. Tauhid tak ikut, wasiat Nabi Nuh tak ikut, buat syirik juga. Kan? Kemudian menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang dusta, buat filem dan sebagainya, tuduh dengan tuduhan dusta. Itu jelas kan. So kita jangan jadi orang yang ada hubungan dengan Nabi-Nabi ni hubungan keberhalaan, tapi kita jadi hubungan tauhid. Hubungan kita dengan Nabi-Nabi adalah hubungan tauhid. Kerana kita diperintahkan untuk ikut sunnah mereka, ikut ajaran mereka yang sama, iaitulah ajaran tauhid. Nabi Nuh AS memerintahkan kepada anak-anaknya, mewasiatkan kepada anak-anaknya tauhid. La ilaha illallah, yang akan berat timbangan. Dalam hadis Nabi SAW banyaklah hadis bitaqah. Nabi bagi tahu kan, Nabi bagi tahu hadis kad. Maksudnya ada seorang lelaki yang ditengok amalan dia tu yang sangat banyak amalan jahat, amalan buruknya, catatan amalan keburukannya seluas mata memandang, dihamparkan di hadapannya. Tiba-tiba dia dah dalam keadaan yang sangat sedih dan sangat keadaan yang genting. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya dikeluarkan satu bitaqah, satu kad. Dan kad itu tertulis la ilaha illallah, ditimbangkan di atas satu lagi piring timbangan. Ternyata la ilaha illallah tu lebih berat berbanding dengan amalan-amalan keburukan yang dilakukan. So penting kita kena jaga bitaqah. Penting kita kena jaga tauhid kita. Nampak? Sama macam wasiat Nabi Nuh. Dia pesan dekat anak dia. Bahkan Nabi Nuh lebih dahsyat. Nabi Nuh kata, kalaulah langit dengan bumi ni ditimbangkan di atas satu timbangan, kemudian la ilaha illallah ni satu timbangan, la ilaha illallah ni lagi berat. Kan? Itu nak bagi tahu dekat kita. Dan dalam hadis Nabi SAW yang banyak pun sebut benda yang sama. So ini memang sahih. Begitulah juga subhanallah wa bihamdih. Ini adalah tasbih dan solat bagi segala sesuatu. Maksud solat bagi segala sesuatu ni, maksudnya balik merujuk kepada ayat apa? Dalam Quran Allah Ta'ala apa? Apa dia? Sekejap, nak cari balik ayat tu. Baik, ayat dia
Baik, banyaklah dalam surah Al-Isra ayat 44 kan. Allah kata, "Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Baik, tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Apa dia? Bertasbihlah memujinya langit, seluruh langit yang ketujuh dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun yang makhluk Allah melainkan yusabbihu bihamdihi. Mereka bertasbih memujinya. Bertasbih mengagungkan Allah, menyucikan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak faham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha santun dan maha pengampun. Baik, so di sini menunjukkan kepada kita Nabi Nuh alaihi salam isyaratkan kepada kita ayat inilah. Maksudnya Nabi Nuh kata subhanallah wa bihamdih adalah ucapan solat bagi segala sesuatu. Solat maksudnya tasbih. Bagi segala sesuatu. Dalilnya wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dalam surah Al-Isra ayat 44. Segala sesuatu semuanya bertasbih. Semuanya solat. So di sini dalil menunjukkan solat bagi seluruh makhluk adalah tasbih. Seluruh makhluk. So maksudnya kita tak tahu maksudnya malaikat dia ada solat dia, tetapi dia berkongsi dengan kita dari sudut tasbih. So lafaz tasbih tu lebih kurang macam kita, cuma mungkin masuk makhluk-makhluk bahasa mereka mungkin berbeza, tetapi maksudnya sama macam subhanallah wa bihamdi. Sebab itu Nabi Nuh kata dia adalah ucapan solat bagi segala sesuatu. Solat adalah tasbih. Kan? Solat adalah tasbih. Sebab itu kalau kita tengok balik, dia juga adalah sebab yang menjadi rezeki bagi seluruh makhluk. Tasbih. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita untuk apa? Bertasbih. Sebab itu tasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi ataupun dengan lafaz subhanallah bihamdi wa adada khalqihi wa subhanallah bihamdi adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimati, subhanallah bihamdi 100 kali. Bahkan sebahagian ulama tidak membataskan banyaknya kita perlu bertasbih. Maksudnya tasbih ni antara zikir yang kita boleh baca banyak sebanyak mungkin. Tak ada had, tak ada batasan kerana disebabkan keagungannya. Baik. Dan dia adalah sebab yang menjadi rezeki bagi seluruh makhluk. Dan larangan Nabi Nuh AS sangat jelaslah, larangan daripada syirik. Dia adalah larangan semua Nabi-Nabi dan Rasul. Daripada Nabi Nuh sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu adalah perintah semua Nabi dan Rasul melarang daripada syirik. Syirik kecil, syirik besar, syirik khafi, syirik jali, syirik akbar, semuanya dilarang oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Jauhi syirik. Jauhi syirik sama ada kecil, syirik dalam perkataan, syirik dalam, sebab tu kena belajar tentang syirik, tentang bahayanya syirik, tentang pembahagian syirik. Jangan kita hanya mudah selesa orang, saya buat ni tak syirik sebab kita tak tahu benda tu. Tak tahu benda tu syirik atau tak, kita tak belajar. Kan? Dan melarang daripada sombong. So jelaslah Allah Ta'ala perintahkan kita supaya jangan sombong di atas muka bumi dan jangan melakukan syirik. Dan Nabi SAW pun bagi tahu benda yang sama. Nabi bagi tahu man kana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nabi kata tak akan masuk syurga bagi hati yang ada dalamnya sebesar zarah pun perasaan sombong. Sebab tu kita tengok balik apa yang disebutkan oleh Nabi Nuh AS ni, maksudnya asasnya sama seperti apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW. Baik. Tentang makam Nabi Nuh AS, Ibnu Jarir dan ulama selainnya meriwayatkan bahawa makam Nabi Nuh AS berada di Masjidil Haram. So ini satu pendapat. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat tersebut oleh para pakar zaman sekarang bahawa makam Nabi Nuh AS di suatu lembah yang sekarang ini dikenali dengan nama Karb Nuh, wallahu a'lam bissawab. So itu satu pendapat lah. Sebab itu kita kata tidak ada satu makam Nabi, kubur Nabi yang diketahui di atas muka bumi dengan tepat melainkan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi-nabi lain pun tak ada nas yang sarih dan sahih yang boleh kita jadikan sebagai confirmation. So kita kata wallahu taala alam. So itu hanya pendapat, Baik, soalan daripada YouTube. Baik.
Dia kata, ana dia lari daripada tajuk. Tak apalah. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Soalan anak, adakah isteri kita di dunia akan jadi isteri di syurga juga sebab amalan kita berbeza, jadi syurga pun berbeza. Begitu juga family kita. Adakah hubungan itu hanya di dunia sahaja? Baik. Soalan ni kita kata balik pada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran. Allah Taala kata walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Allah Taala kata walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dia akan diikuti orang-orang yang beriman dan akan diikutilah mereka itu akan zuriat-zuriat keturunan mereka biimanin, dengan iman. Alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman dan diikuti iman mereka itu diikuti oleh zuriat-zuriat keturunan mereka dengan iman. Alhaqna bihim. Kami akan sertakan bersama mereka. Kami akan letakkan mereka ataupun akan dudukkan mereka sekali. Kami akan letakkan mereka sekali di dalam syurga lah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. So Allah Ta'ala sebut jelas, orang yang beriman akan diikuti oleh saudara-saudaranya yang beriman juga, termasuklah isteri. Kalau seorang suami itu beriman, maka isteri dia dekat dunia dulu yang beriman sama dengan dia juga akan bersama dengan dia di akhirat kelak, di dalam syurga kelak. Ini dalil dalam Quran sangat jelas, seperti mana dalam surah At-Tur ayat 21. Jelas. So kita tak payah takut. Yang kita perlu takut, kita beriman atau tak. Kita pastikan isteri kita tu beriman sama macam kita atau tak. So yang kita kena, yang balasan Allah Ta'ala kita jangan ragui. So memang isteri kita kat dunia ni akan jadi isteri kita di syurga juga. Ya, sebab amalan berbeza. Amalan berbeza kita jadi, adakah syurga juga berbeza? Baik. Dia macam ni. Kalau amalan berbeza, baik, dia kita tak nafikan memang dibahaskan berkenaan dengan perincian. Perincian berkenaan dengan ahli syurga. Tetapi kita kena faham, asas dalam surah At-Tur ayat 21 tu jelas menunjukkan Allah Ta'ala akan sertakan juga. Macam mana sekalipun, katakanlah, okay, dia boleh juga berlaku, isteri dia tu kurang amalan berbanding dengan suami dia. Contoh, suami dia masuk syurga, baik, Allah Ta'ala bagi bidadari, katakan. Isteri dia ni kurang amalan, ataupun agak kurang, berbeza dengan suami. Contohlah, kita kata contoh. Ataupun sebaliknya. Tetapi kok mana pun Allah Ta'ala akan sertakan dengan syarat iman tadi. Katakan suami dia dapat bidadari. Tapi kok mana pun Allah Ta'ala dah janji, dia akan bertemu juga dengan isteri dia. Jadi so maksudnya benda-benda yang kita kata, kita jangan fikir sangat lah. Maksudnya jangan fikir sangat macam mana kat syurga. Tapi Allah Ta'ala janji dia akan sertakan. Zuriat keturunan pun akan datang, akan bersama. Sebab itu kita minta Allah Ta'ala himpunkan kita dengan orang-orang beriman. Yang paling penting orang-orang beriman, dan dihimpunkan bersama dengan zuriat keturunan kita yang beriman. Itu. Sebab itu hubungan bukan di dunia saja. Bukan di dunia saja. Jangan kita bataskan hubungan di dunia saja. Sebab itu macam mana kita nak pastikan hubungan kita berkekalan? Binalah hubungan di atas dasar iman. Binalah hubungan. Daripada awal kita berkahwin dengan isteri kita, niatkan kita nak bina hubungan ni bukan hubungan di dunia saja, tapi hubungan di akhirat. Niatkan. Tak perlu kita sebut pun benda tu. Tak perlu kita kata til jannah ke, tak perlu. Tak perlu buat apa? Buat benda pelik-pelik ke, buat kad ke, benda ke tayang kat orang. Tak perlu. Cuba usaha kita, perbuatan kita daripada awal kita menikah tu sampailah kita bersama dengan isteri kita, didik isteri kita, bantu isteri kita, isteri pula bantu suami, sama-sama nak, masing-masing dah sama-sama nak apa, dah pasakkan tujuan menikah ni kerana Allah,
kerana aku nak masuk syurga, kerana aku nak bertemu, nak melihat wajah Allah, aku dengan isteri aku pun nak tengok wajah Allah, nak masuk dalam syurga Allah. So bina hubungan dengan iman. So Allah jamin. Surah At-Tur ayat 21, Allah jamin akan bertemu. Macam mana sekalipun perbezaan amalan, tetap akan bertemu selagi mana iman ada. So jangan kita fikirlah tentang kat mana dia nak bertemu kita tu, adakah dia akan dapat lebih ke atau tak. Yang penting kita usaha untuk menetapkan iman kita. Ya, kekurangan pasti akan ada, tapi Allah Ta'ala Ghafur, Allah Ta'ala Syakur, kita kena sangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala dia akan balas, dia akan ganjarkan walaupun sebesar mana amalan kita. Dalam masa yang sama kita hati-hati jangan menjemput kemurkaan Allah dengan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Semampu mungkin kita minta keampunan, tapi jangan fikir lebih lah. Maksudnya kita yakin dengan janji Allah tadi memang akan bertemu. Dan hubungan tak berlaku di dunia sahaja. Sebab itu kita orang Islam, kita lebih dunia ni hanya sementara. Konsep dia dunia ini hanyalah hubungan yang sementara. Maksudnya hubungan yang kekal abadi adalah di akhirat kelak. Termasuk kawan. Kita kawan dengan dia. Kita berkawan dengan kawan kita tu pun bukan kerana semata-mata di dunia. Kerana kita nak masuk syurga. Kita berkawan dengan orang baik, orang soleh. Sebab apa? Sebab kita tahu kot-kotlah dia boleh tolong. Disebabkan oleh dulu dia berkawan dengan kita, kot-kotlah nanti kita masuk dalam neraka, dia boleh tolong bagi syafaat dekat kita. Setelah Allah izinkan. Kan kita tak tahu. Sebab itu atas dasar itulah orang Islam yang membina persaudaraan, atas dasar itulah dia membina hubungan sesama mereka di dunia ini. Hubungan, kita kata hubungan hablum minallah wa hablum minannas, yang dibina di atas hubungan dengan dasar kecintaan kerana Allah, dan hubungan itu dibina juga atas dasar manusia. Sebab itu kita kena faham asas. Sebab itu semuanya kita kata kerana Allah kan. Kita kahwin kerana Allah. Sebab tu kalau benda ni kita faham konsep ni, dia tak adalah jadi benda yang pelik-pelik tu sama sekarang. Yang benda yang stres dan sebagainya. Kalau kita faham itu hakikat kita dengan suami kita, kita dengan isteri kita. Kan? Sebab tu kita kena faham. Dia bukan hubungan di dunia sahaja. So kita kena pastikan hubungan tu dibina di atas dasar iman, bukan atas dasar keduniaan semata-mata. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah tamatkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan banyaklah kalau kita boleh tengok pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan bagi mereka yang terlepas maksudnya boleh rujuk pada kelas-kelas sebelum ini. Kita dah bincangkan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan insya-Allah pada kelas akan datang kita akan mula masuk menceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam, iaitulah kisah yang kita kata mengikut turutannya dia adalah selepas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم